Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen-netizen yang tiasa mengikuti page Wan Alwi dan Telewizard dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah hari ini kita bersiaran, kita terus bersiaran dalam bidang keusahawanan dalam siri keusahawanan sembang-sembang santai celah kita. Hari ini kita akan bercerita tentang konsep umum dulu sebab kita dah habis modul pertama ya daripada bulan 5 itu 18 bulan 5 sampailah semalam kita berbicara tentang orang kata asas-asas keusahawanan dalam modul pertama untuk kita faham dulu konsep-konsep asal dalam bidang keusahawanan. Nanti kita akan masuk modul kedua, modul ketiga, modul keempat dan modul-modul seterusnya sehinggalah kita habiskan semua modul asas keusahawanan yang meliputi konsep-konsep yang telah pun kita berbicara sebelum ini. Sebelum ini saya menggunakan 100 lebih slide itu ketika saya berbincang-bincang dengan usahawan di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM tahun 2013-2014 begitu. So saya ingin saya jadikan dia sebagai satu untuk kita sembang-sembang kembali berdasarkan nafas-nafas baru dan juga idea-idea baru yang ada pada kita sebab apa bidang keusahawanan ni adalah bidang yang sentiasa berubah-ubah dari sudut dia punya trend ilmu dia ataupun pengamalan dia, praktis dia, tapi konsep asas dia tu tak lari, bukan sama aja. So hari ini kita bincang perkara berkaitan dengan motivasi keusahawanan yang saya namakan ada 538. Ada tiga bahagian. Okey, yang pertamanya yang biasa kita dengar sebelum ni pun ni sebagai ulang tayang balik pada sahabat kita kan. Sebab itulah kalau kita katakan bahawa apa yang kita sembang-sembang ini memberi manfaat, like lah page ini dan share lah kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan mereka boleh menjadikan dalam keadaan MCO ini sebagai satu motivasi untuk mereka terus bangkit dan juga melakukan sesuatu untuk kita hidup dalam bidang keusahawanan. Sebab sekarang ini cukup-cukup orang kata apa terasa sangat kan banyak duit-duit yang kita simpan sebelum ini kalau ada kita gunakan balik dalam bidang keusahawan operasi kita. Apabila bisnes kita terpaksa ditutup sementara, ada bisnes yang dibuka dalam 20% saja dia punya pendapatan kan, dia hilang dalam 80% pendapatan. Ada juga expensesnya terpaksa dikurangkan, ada yang mengurangkan cawangan, ada yang menutup permis kan. Jadi sekarang ini zaman-zaman MCO ni zaman kita belajar untuk buka bisnes, tutup bisnes yang mana tidak menguntungkan kita kan. Jangan rasa sedih gundah gulana kan, sebab itulah hakikat kita berbisnes. Dia pengajaran-pengajaran memberikan idea pengajaran untuk kita terus maju di masa hadapan dalam bisnes kita. Okey, kita bincang 5 perkara dulu. 5 perkara yang ini adalah pertamanya adalah kita sebagai usahawan, kita kena kawal cara kita berfikir, pemikiran kita. Sebab apa? Pemikiran kita inilah yang akan menghasilkan natijahnya nanti. Sebab tu untuk kawal pemikiran, pertamanya kita mesti ada ilmu, terus menggali ilmu yang berkaitan dengan situasi yang ada sekarang. Sebagai contoh, apabila kita berada dalam MCO ni, banyaknya kita rasa macam rendah motivasi kita dan sebagainya kan. So kita kena ubah cara kita berfikir supaya kita melihat sudut pandang yang berbeza. Maknanya MCO ini walaupun pedik, hakikatnya memang dia mencengkam bidang keusahawanan kita, tapi kita juga kena buka pemikiran kita untuk melihat ada tak peluang-peluang lain yang boleh kita masuk, adakah ilmu-ilmu lain, kemahiran-kemahiran lain, bidang-bidang sementara untuk kita survive ini, kita masuk dan juga untuk kita boleh orang kata apa mendapat pendapatan dan juga untuk kita hidup dulu. Itu konsep yang ada pemikiran sekarang lah. Maknanya kita kena orang kata dia kadang sekarang kena cari ilmu ke arah situ, kena berjumpa dengan orang-orang yang begitu tu, kita kawal cara kita berfikir supaya kita tidak rasa terbeban sebagainya kan. Walaupun bebanan itu memang ada. Kalau kita terlibat dengan kos, kita fikirkan yang mana kos yang perlu kita kurangkan, sama ada kos personal pribadi kita dan juga kos-kos bisnes kan. Kalau melibatkan pekerja, adakah kita boleh berkomunikasi dengan pekerja kan, sama ada mereka rehat sementara, kita bayar gaji separuh. Itu kita berkomunikasi supaya tidak ada nanti masalah-masalah legal yang perundangan yang kadang-kadang bukan pekerja tu yang highlight kan, tapi orang sekeliling dia, mak ayah dia, saudara mara dia, pakcik makcik, suku sakat, suku piok-piok, kawan-kawan, itu yang akan highlight kan. Dan keadaan dia tak faham hakikat yang berlaku antara pekerja itu dengan majikan.
Ya kan, cara-cara baiklah. Yang keduanya ialah kita kawalan perasaan, kita kawal perasaan kita. Yang pertama tadi cara kita berfikir. Yang kedua ialah cara kita mengawal perasaan kita. Sebab cara nak kawal perasaan ni kita kena buat konsep begini. Ada perkara yang boleh kita kawal, ada perkara yang tak boleh kita kawal. Ada perkara yang kita nak sangat impian kita tercapai, tetapi kita tak boleh nak paksa dia tercapai. Ada perkara yang boleh kita capai dan boleh kita push untuk capai impian. So benda ini kita kena balancekan dalam kehidupan kita, sama ada personal kita dan juga kehidupan dalam keadaan perniagaan kita. Benda-benda yang kita boleh kawal ialah benda-benda yang boleh keluar daripada pemikiran kita, boleh keluar daripada perasaan kita, boleh keluar daripada tindakan kita kan. Tapi benda-benda yang tak boleh kawal ialah sesuatu yang perasaan orang lain. Undang-undang legal agensi, perundangan-perundangan yang ada dalam kementerian dan agensi yang kita terlibat dengannya kan, sebagai kita nak memulai lesen. Pemikiran orang ni kita tak boleh kawal, tapi kita boleh kawal ialah perasaan kita. Kita boleh kawal ialah komunikasi kita. Kita boleh kawal apa yang kita boleh kawal lah. Dengan orang-orang yang tak boleh kawal, kita mungkin berbincang. Itu kawalan kita, sekadar boleh berbincang, boleh menegur kan, tapi kita tidak boleh mengambil dia sebagai satu emosi yang menusuk jiwa, menikam jiwa supaya keris pedang, pisau jadi tikam kabel kita. Tak payah, emosi tu tak payahlah. Kalau tak ada tawakal Allah. Sebab tu konsep tawakal pun kita kena faham kan. Kita usaha tak dapat kata tawakal Allah. Kita dah usaha lebih, dah serahlah pada Allah SWT, kerana Allah itu menjadikan manusia dan Allah itulah yang akan memberikan detik pada manusia untuk perubahan. Kita hanya bercakap, kita hanya memberikan kata-kata yang bagus pada mereka kan. So perasaan nak kawal, perasaan itulah kita kena kawal. Nak kawal dia kena rapatlah dengan Al-Quran. Nak kawal dia mengadulah pada Allah. Nak kawal jagalah solat, berzikir. Binalah ketenangan. Tengok alam-alam persekitaran. Peluhkan badan petang-petang. Itu antara kita boleh kawal tentang perasaan kita supaya tidak boleh membuat dan meletup kan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi cara kita berfikir. Yang kedua kawalan perasaan. Yang ketiga luahan kata-kata. Luahan kata-kata ni pun kadang kita kena jaga juga apa, lidah ini lebih tajam pada pedang. Semaknanya bila tajam pedang itu kita kena jaga sikit kawalan kita kan. Apa yang kita kata itu nanti kadang-kadang dia akan masuk dalam perasaan dan pemikiran kita. Sebab itulah luahan kata-kata ini sangat ditekankan oleh guru-guru motivasi, guru-guru inspirasi dan juga guru-guru bahagian agama, kerana mereka faham bahawa luahan kata-kata ini tajam. Dia boleh melukakan hati kita, melukakan orang sekeliling kita, walaupun kadang-kadang kita terpaksa melukakan juga. Tapi kalau melukakan itu dengan ada strategi, ada matlamat, ada konsep dakwah di situ, tak apa. Tapi kalau sekadar melukakan kerana kita nak riliskan perasaan kita, tak guna juga kan. Tidak boleh menyelesaikan. Sebab tu luahan kata-kata ni kena jaga, sebab dia sangat-sangat mempengaruhi hidupan kita sebagai seorang usahawan lah. Yang keempatnya adalah tindakan. Yang pertama cara kita berfikir, yang kedua kawalan perasaan, yang ketiga luahan kata-kata, yang empat tindakan. Apa saja tindakan kita dari sudut fizikal kita, daripada pemikiran kita, daripada perasaan kita, daripada kata-kata kita, daripada perancangan kita, dia akan menghasilkan result dia. Sebab itulah tindakan ni pun kita kena kawal. Tindakan ini jangan kita orang kata membuatkan kita burn out, terbakar diri kita. Tindakan kita ni lah kita buat sikit-sikit. Tidak akan memerlukan ilmu, kemahiran. Tindakan ini memerlukan proses untuk kita bersembang-sembang dengan orang yang lebih tahu supaya apa yang kita buat ini menjadi satu perkara yang boleh membantu kita kan. Sebab tu kita nak akhir nanti result yang baik. MCO result yang baik sikit pun tak apa, asalkan dia baik, dia lebih bagus kan. Itu yang antara cabaran-cabaran yang kita kena hadapi lah. Yang kelima, 5 perkara kan. Kita kena kawal suara dalam hati kita, yang kita faham kata budak kecil dalam hati kita, orang panggil little voice ni. Benda ini kita kena kawal sebab dia adalah sesuatu yang nak bersembang-sembang juga, nak memberikan input-input negatif. Sebab tu kita kena kawal dia dengan kerohanian, kita kena kawal dia dengan pemikiran perasaan kan. Kita kawal dia kena bersembang yang baik supaya kita nak ngawal dia. Kadang dia nakal juga kan. Memang Allah dah buat manusia tu dia ada benda dalam diri dia, tapi yang ada dalam itulah kadang dia berbentuk fitrah. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu fitrah itulah kita kena kawal betul-betul. Fitrah ini kalau kita kawal dia akan memberikan benda-benda yang baik pada kita. Itu 5 perkara yang perlu kita
kawal. Okey, ada 3 perkara yang usahawan-usahawan mahu. Biasalah apa yang kita mahu, kita fokus apa yang kita mahu. Yang pertamanya, kita nak tingkatkan jualan dari dalam MCO, kekangan demi kekangan tetap dalam pemikiran seorang usahawan tu, dia nak tingkatkan jualan. Kenapa dia nak tingkatkan jualan? Bila tingkatkan jualan maknanya dia ramai pembeli, ramai pelanggan, ditambah. Yang akhirnya dia nak meningkatkan keuntungan. Tapi zaman MCO ni untung kita untuk survive, untung kita untuk terus hidup dalam MCO. Bukan lagi untuk kaya raya kan. Sebab tu bila ada keuntungan, kita juga kena belajar satu ilmu lain. Ilmu yang bersifat menjaga keuangan. Itu pun penting kan. Dan kata 8 perkara, nanti kita akan detailkan, akan datang 8 perkara ini kan. 8 perkara ialah tindakan segera, tindakan pantas, persisten, konsisten, buat perkara yang kecil-kecil pada memenuhi perkara yang besar, buat sampai habis, baiki, terus baiki, kawalkan cara kita berfikir dan juga emosi kita, bergaullah, bernetworking dengan orang-orang yang berjaya. Itu kita akan masuk lagi insya-Allah, dan juga kita masuk apa lagi konsep-konsep umum yang boleh kita ambil dahulu supaya kita lebih maju dalam bidang kawasan kita. Insya-Allah kita jumpa lagi. Dapat usahawan tanamkan darah kita untuk kita menggapai impian kita dan menerobos citra diri. Jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.